Bab nafkah isteri-isteri Nabi SAW selepas kewafatan baginda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, waris-warisku atau pewaris-pewarisku tidak akan bahagikan dinar. Jadi waris-warisku tidak akan menerima pesaka dariku berupa dinar. La taqtasimu, mana tidak akan menerima pembahagian pesaka. Dinaran berupa dinar, ataupun walaupun hanya sedinar. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i, apa yang aku tinggalkan selepas daripada perbelanjaan isteri-isteriku dan perbelanjaan amilku adalah sedekah. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW wafat, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid, dalam keadaan tidak ada di rumahku sesuatu apapun yang dapat dimakan oleh orang dhu kabid, yang mempunyai hati, maksudnya orang yang hidup, illa syatra syair, kecuali sedikit syair yang di Bali, ataupun maksudnya setengah gantang Bali, fi raffin, pada rak kepunyaanku, fa akaltu minhu, maka saya makan dari gandum Bali itulah, hatta tala alayya, sehingga lama masa berlalu, fakiltuhu, selepas itu saya pun menyukatnya, fafaniya, maka habislah gandum itu. Diriwayatkan daripada Amr bin Al-Harith, katanya Nabi SAW tidak ada meninggalkan selain dari senjatanya, baglahnya, yakni himar, bagal betinanya yang putih, wa ardan tarakaha sadaqah, dan tanah yang ditinggalkannya sebagai sadaqah. Bab berkenaan dengan rumah-rumah isteri Nabi SAW dan rumah-rumah yang dikaitkan dengan mereka, dan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, wa la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah Nabi kecuali diberi keizinan kepada kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud bahawa Aisyah isteri Nabi SAW berkata, bila Rasulullah SAW sakit berat, dia meminta izin dari isteri-isterinya untuk dirawat dia di rumahku, maka mereka pun mengizinkan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah, katanya Aisyah berkata, Nabi SAW wafat di rumahku pada giliranku, wa baina sahri wa nahri, di antara halkumku dan naharku, dadaku, wa jama'allahu baina riqi wa riqi, dan Allah telah mengumpulkan di antara air liurku dan air liurnya. Qalat, kata Aisyah, Abdurrahman pernah masuk membawa berus gigi, siwak itu. Fadha'afa Nabi SAW anhu, maka Nabi SAW tidak berdaya mengambil daripadanya. Saya pun ambilkan berus gigi itu. Thumma sanantuhu bihi, kemudian saya pun beruskan untuknya, beruskan gigi Nabi SAW dengan menggunakan berus tadi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Husain bahawa Safiyah isteri Nabi SAW menceritakan kepadanya bahawa dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menziarahi baginda ketika baginda sedang beriktikaf di masjid pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Kemudian dia pun bangun untuk balik. Faqama ma'aha, maka Rasulullah SAW pun bangun bersamanya, sehinggalah dia sampai dekat dengan pintu masjid, dekat rumah Ummi Salamah isteri Nabi SAW. Marra bihima rajulan, tiba-tiba lalu dua orang lelaki daripada Ansar dekat mereka berdua.
Mereka pun memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi, terus pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka berdua, ala rislikuma, nanti dulu. Qala, mereka berdua pun berkata, subhanallah, wahai Rasulullah, wa kabura alaihi ma dzalik, dan terasa berat kepada mereka panggilan Rasulullah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkata, inna syaitan boleh sampai dalam tubuh manusia ni sejauh darah boleh sampai. Dan aku takut, aku bimbang, syaitan akan mencampakkan dalam hati kamu berdua sesuatu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya, saya naik di atas bumbung rumah Aisyah, rumah Hafsah. Maka saya lihat Nabi SAW sedang qadha hajatnya dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW bersembahyang asar ketika mana matahari masih lagi belum keluar dari bilik ataupun rumahnya, rumah Aisyah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Nabi SAW pernah bangun untuk berucap. Lalu baginda mengisyaratkan ke arah rumah ataupun kediaman Aisyah. Dia berkata, huna al-fitnah, di sinilah fitnah. 3 kali dari tempat naik matahari, yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat naik tanduk syaitan ataupun matahari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amrah binti Abdurrahman, bahawa Aisyah isteri Nabi SAW menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah SAW pernah berada di sampingnya. Wa innaha sami'at sauta insan, tiba-tiba dia terdengar suara seorang manusia, suara seorang lelaki yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Hafsah. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, ini ada suara orang lelaki meminta izin untuk masuk ke dalam rumahmu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, saya rasa si fulan. Maksud beliau kepada bapa saudara bapa saudara susuan Hafsah. Sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram dengan sebab kelahiran. Bahawa dzukira min dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab berkenaan dengan dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asahu, sungkatnya, pedangnya, mangkuknya, cincinnya, dan apa-apa yang digunakan oleh khulafa sesudahnya dari barang-barangnya, mimma lam tuzkar, yang tidak disebut, yang tidak disebutkan pembahagiannya, wa min sya'rihi, dan rambutnya, wa na'lihi, seliparnya, wa aniyatihi, dan bekas-bekasnya, yang dikongsikan kepada sahabat-sahabatnya dan selain mereka selepas wafatnya Nabi SAW, yang dikongsi dalam memiliki barang-barang itu oleh sahabat-sahabatnya dan orang-orang lain selepas daripada wafatnya Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Abu Bakar bila dilantik menjadi khalifah, dia mengantarkan Anas ke Bahrain dan dia menulis surat untuknya, menulis surat ini, yakni surat berkenaan dengan kewajipan membayar zakat. Wa khatamahu, dan dia mencopkan surat itu dengan cincin, menggunakan cincin Nabi SAW. Jadi ukiran cincin itu terdiri daripada 3 baris. Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan Allah 1 baris. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Isa bin Tahman, katanya Anas telah mengeluarkan kepada kami 2 selipar
Nabi SAW, jardawain yang tidak berbulu, qibalan yang ada pemegangnya, yang ini tempat letak celah jari kaki itu, pemegang, qibalan. Fahaddatsani Thabit Al-Bunani menceritakan kepada saya selepas itu daripada Anas bahawa itu adalah dua selipar Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abi Burdah, katanya Aisyah telah mengeluarkan kepada kami satu selimut mulabbadan, selimut yang tebal. Waqalat, dan dia berkata, dalam selimut inilah ruh Rasulullah SAW dicabut. Dalam riwayat Abi Burdah, Aisyah mengeluarkan kepada kami satu kain yang tebal yang dibuat di Yaman, dan satu selimut min hadhihi, daripada daripada bahan ini yang mereka panggilkan al-mulabbadah. Yang ini satu selimut tebal lah, satu selimut yang berlapis-lapis yang mereka panggil mulabbadah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa mangkuk Nabi SAW telah pecah, maka fattakhadha makana sya'b silsilatan min fiddah, maka dia pun meletakkan di tempat yang pecah itu satu halqah, satu rantai daripada perak. Hasim berkata, ra'aitul qadah, saya pernah melihat mangkuk itu dan saya telah minum dengan menggunakannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Syihab bahawa dia menceritakan bahawa Ali bin Husain menceritakan kepadanya bahawa mereka bila datang ke Madinah, bila mereka datang ke Madinah dari sisi Yazid bin Muawiyah selepas terbunuhnya Husain bin Ali, Miswar bin Makhramah menemuinya. Faqala lahu, Ali bin Husain pun berkata kepadanya, adakah apa-apa hajat engkau dengan saya? Adakah apa-apa hajat yang engkau nak suruh saya lakukan untuk awak? Faqultu, saya pun berkata, kata Miswar, tidak ada apa. Faqala lahu, hal anta mu'tiyah? Maka Miswar pun berkata kepadanya, adakah engkau akan memberikan kepada saya pedang Rasulullah SAW? Kerana saya takut mereka ini akan menguasai engkau dan mengambilnya daripada engkau. Aku takut mereka akan mendesak engkau untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan pedang itu. Demi Allah, kalau engkau berikan kepadaku, tidak akan ada sesiapa pun boleh sampai kepadanya buat selama-lamanya, hatta tublagha nafsi, sehingga akhir hayatku. Sampai ke akhir hayatku. Ali bin Abi Thalib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal ala Fatimah setelah dikahwininya Fatimah. Saya mendengar Rasulullah SAW berucap di hadapan orang ramai berhubung dengan perkara ini di atas mimbarnya ini. Saya pada ketika itu sudah pun baligh. Dia berkata, Fatimah ini sebahagian dariku. Aku bimbang dia akan teruji dalam agamanya. Saya bimbang dia akan teruji dalam agamanya. Thumma dzakara sihran lahu, kemudian Nabi SAW pun menyebutkan seorang menantunya dari Bani Abd Syams. Nabi SAW memuji-mujinya dalam perhubungan persemendaannya dengan beliau, dengan baginda. Qala haddatsani, Nabi SAW kata, dia telah bercakap dengan saya, dia telah bercakap benar dengan saya, dia telah berjanji dengan saya, dan dia telah menyempurnakan janjinya untuk saya. Sebenarnya saya tidaklah boleh mengharamkan apa yang halal dan tidak boleh menghalalkan apa yang haram, tetapi demi Allah, sama sekali anak perempuan Rasulullah tidak boleh dihimpunkan bersama-sama dengan anak perempuan musuh Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn al-Hanafiyah, katanya, sekiranya Ali mau menyebutkan keburukan Utsman, tentulah dia telah menyebutnya pada hari orang ramai datang kepadanya, mereka mengadu hal
kepadanya tentang pegawai-pegawai ataupun amil-amil Sayyidina Uthman, amil-amil untuk memungut zakat. Faqala li Ali, Ali pun berkata kepadaku, pergilah kepada Uthman, ceritakan kepadanya bahawa ini adalah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruhlah pegawai-pegawai kamu mengikut apa yang terdapat di dalam surat ini. Fa'ataituhu biha, saya pun membawa surat tadi. Pergi kepada Sayyidina Uthman. Uthman berkata, aghniha anna, aghniha anna, bawalah pergi daripada kami. Ini kami tidak memerlukannya. Uthman berkata, kami tidak memerlukannya. Fa'ataitu biha Aliyan, saya pun membawanya kepada Ali. Saya ceritakan kepadanya. Ali pun berkata, letaklah di tempat yang kau ambil. Ini sanad satu lagi ni daripada Ibnu Hanafiyah, katanya ayah saya telah mengutuskan saya, katanya ambil surat ini, bawa surat ni kepada Uthman, kerana di dalamnya terdapat perintah Nabi SAW berhubung dengan sedekah ataupun zakat. Nah, inilah beberapa bab yang kita baca malam ni. Yang pertama berkenaan dengan nafkah isteri Nabi SAW. Ini sebenarnya masih lagi dalam bab jihad, masih lagi dalam bab jihad. Apabila berjihad, Nabi SAW telah mendapat ghanimah, ada juga yang mendapat faid. Maka kedudukan harta faid itu bagaimana? Bagaimana hukumnya? Baru ni sudah dicerita dah berkenaan dengan panjang lebar hadis berkenaan dengan pertikaian di antara Ali dan Abbas, bapa saudara Nabi SAW, berhubung dengan tanah Fadak itu, berhubung dengan pengurusan tanah Fadak itu. Panjang dah, sudah jumpa dari sana. Di sana sudah jelas disebutkan bahawa apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah menjadi sedekah, adalah menjadi sedekah, yakni tidak boleh diwarisi. Tidak ada orang yang boleh menerimanya sebagai pesaka, tak ada. Baiklah. Babu nafaqatin nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya. Nafkah isteri-isteri Nabi selepas wafat. Perbelanjaan isteri-isteri Nabi selepas wafat dia ni ambil mana? Ini persoalannya. Imam Bukhari menimbulkan persoalan. Kalau semuanya hak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jadi sedekah untuk umum, isteri dia makan ambil mana lepas pada dia mati? Terutamanya Aisyah yang masih muda lagi, lama lagi lepas pada tu hidup. Selepas Nabi SAW, macam mana dia hidup? Sedangkan perintah Allah SWT suruh isteri-isterinya duduk dalam rumah, tidak diberikan kebebasan seperti orang lain. Tidak dibenarkan pula mereka itu berkahwin dengan orang lain selepas Nabi SAW. Lepas tu susah kalah tu, ambil mana nafkah? Ini persoalan. Imam Bukhari jawab, hal ni termasuk di dalam sabda Nabi SAW, bab lain. Bab lain. Isteri-isteri dia ni bab lain. Dia tengok Nabi SAW kata, ni sanad ni tinggi ni, sanad ni tinggi, mengikut Imam Bukhari sanad yang paling sahih dalam dunia. Sanad yang paling sahih dalam dunia ni, iaitu Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Sanad kalau mari daripada Imam Malik, atas pada dia Abi Zinad, atas pada dia A'raj, atas pada dia Abu Hurairah. Inilah sanad yang paling sahih dalam dunia ni, mengikut Imam Bukhari. Hak seorang lagi tu Abdullah bin Yusuf, tok guru dia jelas, dia kena benar tok guru dia. Dia kena benar tok guru dia. Lepas tu bawa sikit Imam Bukhari sendiri dah. Hadatsana tu Imam Bukhari sendiri. Maknanya sanad ni tinggi. Apa dia kata? Rasulullah SAW kata, waris-warisku tidak membahagi-bahagikan di antara sesama mereka walaupun 1 dinar. Mana orang tidak, mana harta dia walaupun 1 dinar tidak dibahagikan sebagai pesaka. Itu maksudnya. Warasati, pewaris-pewarisku. Kalau nak kira pewaris, dah tak ada pewaris guananya sebut tu. Yang ni sekiranya ada, mengikut perkiraan biasa, mereka adalah pewaris-pewaris lah. Bini kau misalnya, anak kau, pewaris-pewaris lah tu. Tetapi sebenarnya bagi Nabi SAW tak ada pewaris, sebab dia tidak ada meninggalkan pesaka. Sebut pewaris di sini mengikut perkiraan biasa.
Kalau perkiraan biasa, isteri, anak apa ni dapat pesaka lah. Itulah yang disebutkan sebagai waris. Ini pewaris-pewarisku tidak dapat bahagikan di antara sesama mereka walaupun hanya 1 dinar. Apatah lagi kalau banyak, lebih pada itu 1 dinar pun tak boleh nak bagi. Sebab apa? Dia kata ni, ma taraktu, apa yang aku tinggalkan selepas, yakni selain daripada perbelanjaan isteri-isteriku dan perbelanjaan amilku, maka menjadi sedekah semua. Selain daripada hak ni ada lagi. Hak nafkah untuk isteri ni dia ada hak dia, hak Nabi lagi. Walaupun selepas dia mati, isteri dia berhak mendapat nafkah. Dan ini tidak termasuk dalam bab zakah. Tidak termasuk dalam bab zakah. Dia sudah kecuali dah. Nafkah ataupun perbelanjaan isteri dia hak tu dia tanggung. Dah bukan Nabi SAW ni hakikatnya, kalau kita nak kira, dia mati pun walaupun tidak mati syahid kan. Orang mati syahid ni bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang mati syahid pun tak mati, diberi rezeki dari sisi Tuhan mereka. Orang mati syahid. Pak Nabi lebih lagi. Tapi syahid maknawi ada, syahid maknawi pada Nabi SAW ada. Syahid dalam artinya, dalam hakikatnya, dalam makna syahid itu, syahadah itu ada. Apa dia? Nabi kena racun. Orang nak suruh mati lah tu kira tu. Nak suruh mati lah beri racun tu. Kemudian dalam hadis-hadis ada disebutkan, hak sakit kepala kuat sangat tu kesal racun tadilah. Di akhir hayat dia tu sakit kepala sangat tu kesal racun tu. Walaupun orang lain sahabat dia makan tu mati selalu. Ada hak mati selalu. Tapi dia kuat, tak mati. Tapi selalu sakit lepas pada tu sakit. Orang sihir tu kira nak suruh mati lah tu. Sihir tu tak mati. Kalau nak kira syahid maknawi ada. Syahid dalam hakikatnya ada juga, iaitu orang marah kepada seseorang tu kerana agama. Orang nak bunuh seseorang tu kerana agama, bukan kerana benda lain, bukan kerana bala dunia, tapi kerana agama. Orang hak pergi perang tu bukan kerana agama, sumpah juga hak kena bunuh. Ni ada, arti tu ada pada Nabi SAW sendiri pun ada. Bila begitu, dia Nabi, dia tidak mati. Sebab itulah tak boleh menikah dengan bini dia, moga tak mati. Nak menikah kan? Menikah dia kalau untuk lelaki mati. Kira-kiranya itu di antara pendapat ulama, dia kata bapa isteri Nabi dia tak boleh menikah pasal dia tidak mati. Dia tidak mati hakikatnya dia tidak mati. Dah tidak mati, macam mana nak menikah bini dia tu dengan orang lain? Dah kalau tidak mati, macam mana nak bagi pesaka? Pergi lagi jauh lagi. Dah tidak mati hakikatnya, macam mana nak bagi pesaka? Pesaka tak ada, tak timbul masalah pesaka dah lah. Dah tidak mati hakikatnya. Kita bincang masalah makna hakikat, bukan bincang dari segi zahir. Dari segi zahir hukumnya memang mati dah lah waktu tu. Sebab tu dia sebut pesaka ni, pesaka lepas orang mati lah kira-kiranya. Tapi kita nak faham dari sudut hakikat dia. Dia kata selain daripada aku tinggalkan untuk nafkah isteri-isteri aku dan perbelanjaan amilku. Perbelanjaan amilku maknanya pegawai aku, khalifah aku, pengganti aku. Maknanya ada peruntukan dah untuk khalifah, untuk pegawai tu ada, supaya dia dapat tu kerana dia ni memimpin masyarakat. Bila memimpin masyarakat tak ada dah nak menaga apa, tak ada. Dia kena ada peruntukan untuk mereka ni, biar fikiran dia kosong dah, tak memikir dah nak cari kekayaan. Dia boleh tumpu sepenuhnya untuk jaga kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Inilah yang dikatakan amil dia tu. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan amil di sini maksudnya orang gali kubur dia tu. Orang gali kubur dia, itu pendapat yang tidak diterima oleh kebanyakan ulama, tidak diterima. Ini maksud amil ni orang yang buat kerja supaya dia lah untuk kepentingan umum masyarakat Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan amil. Yang terutamanya ialah khalifah. Selain daripada hak dua ni, jadi sedekah semua. Bermakna nafkah untuk isteri-isteri Nabi SAW terkecuali. Ada peruntukan, hak tu kena sipai semacam, kena ada sama. Selain daripada itu, takut-takut kita kata lah, warna pula lagu tu, anak dia
Tak ada hak ke anak dia untuk tak dapat nafkah dia. Anak dia tu sudah jadi bini orang dah. Fatimah tu sudah jadi bini orang dah. Tanggungjawab suami dia lah. Tanggungjawab suami dia lah nafkah tu. Bukan tanggungjawab dia dah. Kalau dia cucu tu tanggungjawab ayah dia lah, ayah mak dia. Tak kena mengena di sini dengan kenapa dia tidak tinggalkan nafkah untuk orang lain. Itu satu perkara. Yang kedua, isteri-isteri Nabi SAW ni dia pergi perang juga. Dia masuk Islam awal, dia pergi perang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi ada peruntukan untuk orang-orang yang pergi perang. Dalam perang Badar, beza dia bagi. Dia bagi sagu hati, kita panggil. Sagu hati tahunan kepada sahabat-sahabat yang telah pergi perang bersama Nabi SAW dan perang Badar. Tinggi sekali, banyak sekali dia bagi. Kalau pergi perang Uhud, kurang sikit. Tinggi lagi daripada yang lain. Siapa dia bagi ada peringkat-peringkat tu. Inilah lebih-lebih lagi isteri Nabi SAW. Takkan tak ada peruntukan daripada kerajaan. Kerajaan pun memang fikir kerana dia tu isteri Nabi SAW, maka Sayyidina Umar dan sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah pun memang duk bagi semua kepada isteri-isteri Nabi SAW. Banyak. Dia jadi orang yang senang juga, senang selepas Nabi SAW. Orang-orang lain, sahabat-sahabat lain tak ada kena mengena pun bagi juga, bagi. Kalau nak kira daripada harta faid, harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, itu pun ada dah hak dia di situ. Sudah ada dah hak dia untuk nafkah dia. Nafkah tu termasuklah untuk pakaian, makanan, tempat tinggal dia, apa semua tu masuk dah. Lepas tu Aisyah menceritakan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak ada di rumahku sesuatu apapun yang boleh dimakan oleh seseorang kecuali setengah gantang gandum bali. Nabi SAW dia suka makan bali ni gandum hak kodi lah, kodi murah. Setara sini hak sampai sini dalam kopi tu mari import tu, hak tu pun murah lagi. Padahal import tu ayaknya murah, bali ni murah. Dia makan beras bali, gandum dia tu gandum bali, orang panggil gandum kasar. Dia makan hak tu je ada. Dia ceritanya Rasulullah tinggal hak tu di atas rak dia letak atas rak dia bekas. Saya makan lama. Setengah gatai sat ni, dua cupok lah kita. Segatai kan 4 cupok. 2 cupok. Lama duk makan, tak habis. Ada semacam. Itu yang pelik. Mukjizat ni. Lama makan. Hatta tala alayya. Sehingga terasa lama kepada tu, lama. Dia pun ambil suka lepas pada tu. Suka. Bila suka, lepas pada suka tu habis. Tak ada. Pelik juga tu. Nak apa ni yang suka tu? Nak tengok kau? Banyak mana? Hikmah Allah SWT ni sikit pun boleh jadi banyak, tu tak pelik. Apa yang Imam Bukhari nak cerita di sini? Dia nak ceritanya Nabi SAW ada tinggal gandum. Gandum tu kalau nak kira habis dah lama dah lepas pada Nabi SAW wafat. Masih ada lagi makan sebanyak mana. 2 cupok ni berapa hari je kita kata. Paling tingginya makan sikit pun 2-3 hari je. Ni lama ni lama mana tak tahu. Ni tidak royak pula lama tu. Bulan-bulan kau, tahun kau, tidak royak. Imam Bukhari nak ceritanya di sini apa dia? Iaitu kalau nafkah isteri Nabi ni tidak ada hak selepas pada Nabi SAW mati, bini dia ni tidak berhak mendapat nafkah daripada Nabi SAW, tentu Allah SWT tak bagi dah. Lepas pada mati tu mengikut biasalah, 2-3 hari habislah sebanyak tu. Ni tak habis, menunjukkan dia berhak mendapat daripada hak Nabi SAW. Sebagai isteri Nabi SAW tu, dia berhak lagi mendapat nafkah walaupun lepas mati. Ayatnya isteri-isteri Nabi SAW ni lepas mati pun dia berhak mendapat nafkah daripada Nabi SAW. Hak tadi mukjizat. Hak biasanya iaitu harta faid dia tu, harta faid dia tu. Jadi
isteri-isteri dia diberikan kepada isteri-isteri daripada harta takdilah. Ni cerita ni cerita ni Aisyah, Abu Hurairah, ada juga cerita dia. Ada juga cerita dia. Dulu kita sudah jumpa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari ni beri kepada dia dalam satu jab ni, pundi-pundi kecil je. Buah tamar dalam. Makan ni lah kata dia. Dan moga dia nak mengaji kan. Nak mengaji siapa pasal ke diri, kebuluran dia nak mengaji. So pergi cari gapo-gapo harta, tak pergi berniaga, tak pergi gapo. Pasal takut tinggal ni dah lama hari lewat. Takut tinggal ni jadi tak pergi ke mana. Sampai kebuluran. Pasal apa ada? Pasal. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada dia satu pundi-pundi. Dia duk makan buat keluar. Lama lah. Siapa kepada zaman Khalifah Sayyidina Uthman. Tu habis-habis. Benda kecil tadi. Akhir sekali dia pun buka tengok lepas pada tu habis. Itu maknanya berapa tidak yakin kah yang tengok tu, buka tengok tu. Sesolahnya tanda tanya begitu, tidak yakin kah nak tengok tu, nak benda-benda lagu mana nak tengok tu, tidak yakin kah. Kalau apa ni bila lepas pada tu tak ada. Lepas tu ni riwayat daripada Amr bin Al-Harith, kata Nabi SAW tidak ada meninggalkan selain daripada senjatanya, baralnya dan tanah yang ditinggalkannya sebagai sedekah. Jadi sedekah lah semuanya itu. Semuanya itu jadi sedekah, hak umum. Jadi ada pun nafkah isteri-isteri dia selepas wafat dia adalah berterusan lagi menjadi hak kerajaan untuk memberikan kepada isteri-isterinya. Dan memanglah yang berlaku pun dalam sejarah pun begitu. Khulafaur Rasyidun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberikan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar mereka berhak mendapat nafkah itu. Kemudian bab berkenaan dengan rumah-rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah-rumah yang dinisbahkan, yang dikaitkan dengan mereka. Rumah pula baiklah. Imam Bukhari nak pergi jauh lagi ni. Takut-takut orang muskil. Dah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tinggal pesaka, bagaimana rumah tu boleh ke bini dia? Takut-takut pergi situ pula. Dah kata semuanya jadi sedekah belakang dia tinggal tu jadi sedekah. Macam mana dengan rumah dia pula? Tadi nafkah, belanja, makan, minum. Rumah ni sampai dia kata waqarna fi buyutikunna, dalam Quran kata hendaklah kamu berada dalam rumah-rumah kamu, dalam rumah-rumah kamu. Allah SWT kata rumah isteri dia, padahalnya rumah tempat isteri dia duduk tu dalam ayat yang lain dalam Quran kata la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi pula. Rumah Nabi, rumah isteri dia tadi tu rumah Nabi. Apa ada satu tempat kata rumah isteri dia, di tempat yang lain kata rumah Nabi. Apa makna ni? Kalau rumah Nabi hakikatnya bila dia mati tak boleh jugalah, tak boleh dipersakai juga. Macam mana isteri-isteri dia duduk di rumah tu pula? Bagilah, kira bagi untuk umum. Imam Bukhari takut orang muskil, takut timbul tanda tanya ni, kenapa? Dalam Quran sudah kata rumah isteri-isteri dia, di tempat yang lain kata rumah Nabi. Ni macam mana ni masalah? Imam Bukhari nak ceritakan di sini bahawa rumah-rumah itu adalah rumah-rumah isteri Nabi SAW. Sebenarnya hak tu bukan masuk dalam pesaka tu, tak boleh timbul masalah pesaka tu. Takut-takut sebelum pada ni kan ayat Fatimah pergi menuntut pesaka dia, lepas tu jawab kata tak ada pesaka ni. Lepas tu hak ni macam mana pula isteri-isteri dapat rumah pula, yang si anak dia tidak dapat rumah? Takut-takut timbul kemuskilan begitu. Maka Imam Bukhari menjawab, dia kata rumah-rumah tu adalah rumah isteri Nabi SAW semasa hidup lagi. Nabi SAW sudah beri milik dia kepada dia, pada masing-masing bini dia. Sebab itulah ayat Quran itu waqarna fi buyutikunna, tetaplah kamu berada dalam rumah-rumah kamu. Ni ketika Nabi ada lagi lah, dah buka wahyu ke tu.
Mestilah Nabi SAW ada lagi. Ketika tu pun sudah kata rumah isteri-isteri dia dah. Macam mana dia katakan rumah isteri dia? Yang ni dengan cara Nabi bui milik dah. Hak bui milik semasa hidup dia, hak tu tak apa. Hak tu nak bersakar apa ni? Sudah tidak milik dia dah. Sudah tidak milik dia dah. Nak bersakar apa? Tak timbul masalah bersakar dah hak tu. Rumah isteri hak ni, isteri hak ni, semua tu rumah-rumah tu sudah jadi milik mereka masing-masing. Kemudian hak dalam ayat sebut rumah Nabi tu, yang ni asalnya iktibar dengan mengambil kira asalnya hak Nabi. Bukan Nabi tupai rumah bini dia, tak. Hak dia, lepas tu dia bui kepada bini dia. Dia duduk situ juga. Sebab tu dia katakan rumah-rumah Nabi juga. Yang ni mengambil kira asal dia tu. Jadi tak boleh ditimbulkan kemuskilan. Apa pula ada rumah pula, boleh rumah pula tu? Tak. Hak ni rumah isteri dia. Walaupun rumah isteri dia pun tidak bersakar, tidak boleh bersakar. Dan inilah yang berlaku. Sebab apa? Selepas itu rumah Aisyah gapo tu jadi kubur Nabi SAW. Tempat kubur Nabi SAW. Tak ada diwarisi pun. Kalaulah jadi hak dia betul, jadi hak dia betul dengan arti bebas, dia nak buat apa saja, tentulah diwarisi oleh orang lain, orang-orang yang patut menerima pesakar lepas pada dia mati. Ini tak ada cerita dalam riwayat mana pun isteri-isteri Nabi tu, rumah-rumah dia tu dipesakai oleh masing-masing pewaris dia. Tak ada. Bahkan semuanya masuk dalam kawasan masjid tu sekarang, rumah-rumah. Jadi kepentingan umum dah, setakat bini dia sahaja. Milik pun milik tidak seperti milik biasa. Tidak seperti milik biasa. Walau bagaimanapun semasa dia hidup, dia berhak terhadap rumah itu. Dia berhak terhadap rumah itu. Lepas tu Imam Bukhari mari hadis-hadis lah yang menunjukkan rumah orang tu, rumah orang ni. Dan ni disebutkan rumah ni sebagai rumah isteri dia. Ini menunjukkan bahawa rumah tu sudah jadi milik mereka. Di antaranya hadis yang pertama ni, Aisyah kata bila Rasulullah SAW sakit berat, dia minta izin dengan isteri-isteri dia untuk dirawat di rumah saya. Yang ni Aisyah ada rumah sendiri. Ini jelas menunjukkan dia rumah dia sendiri. Bila rumah dia, tak boleh persoal apa-apa nak pesakar. Ni bukan pesakar Nabi. Kalau patut pesakar apa pesakar dia. Tapi hak tu pun tak timbul. Tak timbul pesakar Aisyah ke, pesakar Ummu Salamah ke, pesakar Hafsah ke, pesakar sama-sama, tak timbul. Bahkan semuanya jadi umum, jadi masjid belakang sekarang, rumah-rumah. Dan masing-masing tuan dia tu, isteri-isteri Nabi SAW, tidak duduk situ pun. Kuburnya bila mati tu tanda di kubur Baqi', di perkuburan Baqi'. Masing-masing tak ada. Masing-masing tak ada. Adanya siapa dia? Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar duduk dalam itu. Waktu ada, mereka pun mengizinkan kepadanya. Riwayat daripada Ibnu Abi Mulaikah, Nabi SAW wafat di rumah saya, kata Aisyah. Pada giliran saya wafat di rumah dia. Ini menunjukkan dia nak ayatnya rumah situ ya, rumah dia. Bukan rumah Nabi, rumah dia. Tak timbul lah masalah pesakar Nabi ke apa dah, hak dia dah. Pada giliran saya dan di antara halkum dan dada saya. Yang di Nabi SAW tu mati dalam dakapan dia. Dalam dakapan dia. Inilah kelebihan Aisyah. Itulah kelebihan Aisyah yang tidak ada siapa pun dapat. Nabi SAW ketika sakit-sakit pun, khabar tak khabar tu dia tanya, esok hari gapo? Esok hari gapo? Tanya. Setengah orang dia kata Nabi SAW ni saya sangat kok Aisyah ni duk teringat nak pergi rumah dia, giliran dia. Tidak sabit. Tu tak sesuai tu. Huraian macam tu dengan Nabi SAW. Sebetulnya dia duk tanya-tanya, dia tahu dah dia akan mati pada giliran Aisyah tu. Dah kubur dia pun duduk dalam rumah tu. Dia sudah rindu dah. Dunia dia tu sudah lain, sudah dalam dunia lain dah. Supaya orang dekat-dekat nak mati kan, kadang-kadang kita dengar cerita ada benda-benda pelik. Sekala tak ajaib lagu tu, wah dia buat macam ada sesuatu. Hak ni pun lagu tu juga. Nabi lebih-lebih lagi lah, dia tahu dah mana dia nak mati. Bukan kerana Aisyah comel, Aisyah muda ke apa, tak nyabik tu, tak nyabik, tak sesuai tu untuk kita kata dengan Nabi SAW, tak sesuai.
Apalagi ketika sakit, apanya tak ada dah comel ke apa pun. Kalau ia pun ketika sakit maka dia dah tak ada dah. Mereka pun ini dia kata di antara nak saharku dan naharku wa jama'allahu baina riqi wa riqi. Ini kebanggaan lah, kebanggaan seorang isteri berasa bertuah. Kadang dia dapat suami yang istimewa, yang lebih, dia berasa bertuah, dia royak sebagai menyatakan syukur atas nikmat Allah SWT. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau nyatakan. Tak salah kita royak, bukan nak menyoho, bukan nak besar ke diri, tapi nak sebagai menyatakan nikmat Allah SWT. Dia kata Allah telah mengumpulkan di antara air liurku dengan air liur Nabi SAW. Ada ketikanya, terutama dekat dia sakit, dia kekeh nak suruh hujung kayu sugi itu biar lembut, dia kekeh. Nabi suruh, lepas tu bui kepada Nabi SAW, Nabi gosok. Dan akhir sekali dia tak erak dah nak gosok ni pun, Aisyah tolong gosok. Gigi. Ini nak ayatnya perhubungan suami isteri yang rapat sangat, terutamanya pada ketika sakit tu nampak benar. Dan orang lain tidak ada benda-benda ni. Adik-beradik perempuan ke, itu semasa kita duduk sekali sebelum nikah. Ini yang pelik ni. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasangan-pasangan ni memang pelik. Kau tak tahu mana kadang-kadang luar negeri bahasa lain nikah tu jadi rapat gitu mah. Hak rahsia, hak sulit-sulit pun dia saja yang tahu. Dia saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Inilah dia cerita. Abdul Rahman ni adik-beradik Aisyah seibu sebapa. Dia ramah adik-beradik dia, tapi tidak seibu sebapa. Ni Abdul Rahman seibu sebapa dengan dia. Bawa kayu sugi. Ketika itu Nabi SAW tak larak dah, tak gerak dah untuk nak ambil daripada dia. Saya pun ambil lah. Saya ambil. Famadagtuhu, saya pun kekeh. Ini makna madagah tu makna mamah. Kekeh hujung dia tu supaya lembut. Thumma sanantuhu bihi. Kemudian saya pun gosoklah gigi Nabi SAW tu dengannya. Gosok. Menunjukkan Nabi SAW ni suka sangat nak gosok gigi sampai dekat nak mati pun. Orang ni kalau dah suka kepada tumi'ah bersih ni, dia nak bersih semacam tumi'ah dia. Sebab itulah ulama buat kesimpulan, di antara kelebihan gosok gigi ialah mati dapat mengucap dua kalimah syahadat. Mati dalam iman. Mati dalam iman. Itu di antara kesimpulan yang dibuat ulama. Sebab apa? Nabi SAW lepas pada gosok gigi ni tak lama, lepas pada tu rebah. Lepas pada tu. Ini menunjukkan dekat nak mati. Kelebihan gosok giginya, dia mati dalam iman. Kalau orang Islam lah, tidak Islam tu lain. Orang Islam terutama ingat kepada Nabi SAW setiap kali kita gosok gigi tu, sebab Nabi SAW suka lagu tu. Hak naknya mana tadi? Fi baiti, di rumah saya. Hak tu kan nak rumah-rumah isteri Nabi SAW. Imam Bukhari ni lagu tu dia tak boleh hilang pucalah maksud dia tu. Lepas tu riwayat daripada Ali bin Husain bahawa Safiyah isteri Nabi SAW menceritakan kepadanya bahawa dia pergi kepada Rasulullah SAW untuk menziarahinya ketika Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian dia pun bangun untuk pulang. Maka Nabi SAW pun bangunlah sebagai menghormati isteri dia, layan isteri dia. Ini menunjukkan, kalau kita tengok ni kan, orang-orang duduk kata Nabi SAW nikah ramai ni kadang nak melepaskan nafsu. Dah, tak betul tu. Iktikaf semua. Iktikaf ni tak boleh duduk sekali dah dengan bini. Bahawa jatuh tak ada timbul masalah mari kotor ke mari gapo, tak ada iktikaf. Tak mari kotor boleh semua kalau nak duduk dengan bini pun. Tak duduk. Pergi perai tu suku hok keluar pergi sana sini. Bila masa kah nak dah duduk bersukaria? Tidak maksud tu. Tapi maksud lain, hikmat seperti mana yang dalam apa ni kita sebutlah. Seperti mana kita pun sudah bicara juga dulu. Dia pun bangun sehingga bila sampai dekat dengan pintu masjid, dekat pintu Ummi Salamah, dekat pintu pintu tu pintu rumah Ummi Salamah lah. Ini menunjukkan rumah Ummi Salamah pun ada rumah dia sendiri.
ada rumah dia sendiri. Isteri Nabi SAW, tiba-tiba mari dua orang lelaki Ansar. Rumah-rumah isteri Nabi SAW ni antara satu dengan yang lain dekat-dekat, tidak jauh, sekitar masjid tu je, sekitar masjid tu. Tetapi isteri Nabi ni memang orang yang istimewa, pelik jugalah kita kata. Dalam hadis dulu kita sudah jumpa dah, bila Nabi SAW nak menikahkan perempuan dia suka. Itu yang pelik. Kalau perempuan lain biasanya masa cetu, tidak, dia suka, bahkan dia mengucapkan selamat pengantin kepada Nabi SAW bila pergi. Dan dia yang buat persiapan apa isteri-isteri dia ni, itu yang pelik, tidak serupa orang lain. Ada pun cerita hak lebih-lebih hak pelik-pelik tu, hak telajak-telajak tu jangan dipakai lah. Kalau sekadar cemburu-cemburu biasa tu ada, hak tu tidak nafikan lah, sebagai manusia dia ada lah hak tu. Tapi kalau lebih-lebih sangat tu, dalam setengah-setengah kitab ada, tu tidak telajak. Bahkan dalam Bukhari ni kita sudah jumpa ada mereka suka. Kalau duduk dekat pun tak jadi masalah. Tetapi adakah Nabi SAW dah ramai isteri ni pernah tidur sekali ramai-ramai dengan bini dia tu? Tak ada tu. Dengan sebab itu tak boleh, haram. Kalau bini ramai tidur sekali, tak boleh. Apalagi nak bersetubuh ke apa, jauh sekali, tak ada. Nabi SAW tak pernah tunjukkan lagu tu. Sahabat-sahabat tak pernah tunjuk, tak ada. Masing-masing seorang-seorang dalam pada giliran masing-masing, tak ada beramai-ramai ke apa, tidur sekali, tak ada. Nak cerita tu lah. Lepas tu lalu dekat dua orang lelaki, kita sudah jumpa beberapa kali dah, beri salam kepada Rasulullah. Lepas tu dia pergi. Nabi SAW pun kata, nanti dulu. Ni pengajaran kepada kita, kalau ada sesuatu yang mungkin menimbulkan keraguan ataupun salah faham, kita mesti hilangkan kekeliruan itu. Jangan mana terus berada dalam kemuskilan seseorang tu, anak buah. Macam di sini, pasal gelap kan, tengah malam kan, pergi jalan, pergi ziarah, adalah apa-apa, mungkin dia nak pergi makanan, kalau nak pergi apa-apa, kalau dia ingat pada suami dia, tak apa, pergi. Tapi Nabi SAW tak ada buat apa. Muka dia itikaf, mana boleh, duduk di masjid. Bila begitu malam ni gelap ni, nampak bayar gitulah. Sahabat ni tak ada gapo, pergi assalamualaikum, dia tahu Rasulullah. Lepas tu pergi cepat-cepat pergi lah. Moga ni duduk kat bini dia kan ni. Rasulullah pun kata nanti dulu kata. Lepas tu dia pun dia kata, orang tu pun dia berasa dah lah, dua orang sahabat dia berasa dah, Rasulullah suka gapo tahu kita ni. Dia sendiri berasa, subhanallah kata dia. Subhanallah kata, wahai Rasulullah. Dia terasa berat lah Rasulullah panggil tu, takut-takut. Dia duduk jangkut dah Rasulullah, pasal dia tahu dah perangai dia. Kalau ada benda-benda yang mengelirukan, dia akan hilangkan tu. Dia tidak biarkan orang itu dalam keraguan. Nabi SAW dia pun kata, Rasulullah kata, syaitan ni dia boleh sampai dalam tubuh manusia sejauh darah boleh sampai. Pak mana darah boleh sampai? Boleh sampai belakang syaitan. Saya bimbang syaitan akan mencampakkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Dan maka kamu kata siapa pula? Nabi SAW duk kecek dengan siapa pula? Tak jelas tu orang Tino mana pula. Takut-takut kata duk mengorak ke apa kau dah, mana kita tahu. Tidak, itu isteri saya. Dia raja, isteri saya. Takut-takut mari. Sebab syaitan dia boleh pergi melalui darah. Boleh berjalan, pergi melalui darah. Dan hari ini kita sudah bincang dah panjang macam mana syaitan berjalan dalam tubuh apa tu, kita sudah bincang. Naknya tadi apa dia? Iaitu bab Ummi Salamah, pintu rumah Ummi Salamah tu. Dalam hadis seterusnya, riwayat daripada Wasi' bin Habban daripada Abdullah bin Umar, saya naik atas rumah Hafsah. Rumah Hafsah ada. Rumah Hafsah tu asalnya Nabi SAW. Kalau dia beri kepada Hafsah. Ini tidak termasuk dalam pusaka, dan bukan jadi hak dia dah. Semasa Nabi SAW lagi orang tahu dah ni rumah Hafsah. Orang tahu dah. Saya pun tengok Nabi SAW duduk qadha hajat dengan membelakangi kiblat Kaabah, duduk di belakang dan menghadap kepada Syam, yang Baitul Maqdis, menghadap kepada Baitul Maqdis, membelakangi Kaabah.
Hak naknya Imam Bukhari naknya rumah Hafsah tu je. Tapi sini perbincangan pula, boleh ke tidak buang air dalam keadaan membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Khilaf panjang pula situ. Ada kata haram, tak boleh dalam semua keadaan. Dalam rumah kau, di luar kau tak kira, di padang kau tak boleh belakang. Ada yang mengatakan boleh belakang. Ada yang mengatakan menghadap tak boleh, membelakangi tak apa. Ini hadis ni. Ada yang mengatakan dah membelakangi boleh, menghadap pun boleh jugalah. Jadi hadis Abu Ayyub kata tak boleh itu sudah mansuh katanya. Dinasakkan oleh hadis ini. Macam-macam lah pendapat. Imam Syafi'i pun pegang dengan ni juga. Ni dia kata menghadap ataupun membelakangi kiblat ni. Ni dalam keadaan tertutup ni, ada dinding ni. Bukan di tengah padang. Sebab tu kita kata kalau ada dinding dalam bangunan tak apa. Kalau di luar di tengah padang dia tak boleh. Dia pegang dengan hadis ni juga. Masing-masing pegang dengan ni. Sebab ni kuat. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar ketika pada matahari belum lagi keluar dari biliknya ataupun dari rumahnya. Matahari itu tidak keluar lagi daripada rumah. Mana cahaya matahari masih lagi ada dalam rumah dia. Rumah dia, hujrahnya tu siapa dia? Aisyah lah. Maknanya rumah dia sendiri ada. Hak tu dia nak ayat. Jadi apa dia? Sini maksudnya. Mana Nabi SAW sembahyang asar ni awal dia nak cerita. Sebab apa? Bila awal matahari tinggi lagi. Bila tinggi dalam rumah tu ada lagi. Kalau dia sudah rendah, tak ada dah matahari tu dalam rumah ni. Maknanya kalau rumah tu tak ada, rumah dianya tak ada bumbung. Di sebelah setengah-setengah bahagian tu tak ada bumbung. Tujuannya boleh kalau musim sejuk boleh jemur panah situ. Kalau musim apa-apa pun dah tak keluar rumah, boleh jemur kain dalam tu. Ada ruang yang boleh cahaya matahari masuk. Itu bentuk rumah dia je. Dia kata matahari tidak keluar lagi daripada biliknya ataupun rumahnya. Maknanya matahari masih tinggi lagi. Cahaya matahari ada lagi dalam rumah dia. Tidak keluar lagi. Kalau dia sudah rendah, tentulah dia sudah kena dinding alik ni lah. Tak masuk dalam rumah. Hak tu nak cerita. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar lagi. Katanya Nabi SAW pernah bangun berucap, dia mengisyaratkan ke arah maskan, yang di tempat tinggal ataupun rumah. Maskan, tempat tinggal Aisyah. Tempat tinggal Aisyah ataupun rumah Aisyah. Sini maknanya dia isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah, menunjukkan Aisyah tu ada tempat tinggalnya sendiri, ada tempat tinggalnya sendiri. Dia pun kata di sini fitnah, di sini fitnah. Dia isyarat 3 kali. Yang ni dari tempat naik tanduk syaitan ataupun matahari, atau dari arah naik matahari. Kebetulan rumah Aisyah tu kedudukannya terletak balik timur. Balik timur. Dia pun isyarat. Puak-puak Syiah kata ini menunjukkan Aisyah ni lah ia pembuat fitnah. Ia jadi kucak-kacir perai tu. Berarti Aisyah tubik lah. Dah larang dah, jangan tubik. Waqarna fi buyutikunna. Tubik semacam pergi nak berpolitik kata dia. Nak berpolitik pula sampai perai. Kucak-kacir. Buat tadi tubik lah tu fitnah. Isyarat kepada hak tu. Tak betul lah. Sebab apa? Kalau fitnah tu maksudnya daripada rumah dia sendiri, dah kubur Nabi duduk situ tu fitnah tu baik daripada kubur Nabi kau. Takkanlah tempat kubur Nabi tu punca fitnah pula. Takkanlah lagu tu. Tak kena. Ni dia kata nahwa, ke arah. Dia bukan isyarat kepada rumah Aisyah, ke arah. Betul lah rumah dia tu duduk arah timur. Dia isyarat ke arah tu. Yang ni fitnah tu akan muncul dari sebelah ni, arah timur. Tempat naik matahari sebelah timur. Fitnah kau dia. Setengah ulama mengatakan fitnah Dajjal. Dajjal tu dia akan mula mari balik timur. Mula munculnya balik timur. 2-3 kali dia sebut. Lepas pada tu riwayat daripada Aisyah, Amrah bin Abdurrahman. Amrah bukan Umrah dah, tapi Amrah binti Abdurrahman, bahawa Aisyah isteri Nabi SAW menceritakan kepadanya,
bahawa Rasulullah SAW berada di sampingnya. Dia pun dengar suara seorang manusia. Dia minta izin untuk masuk ke dalam rumah Hafsah. Saya pun kata, maknanya dekat. Dia dengar macam sebelah menyebelah gitu je lah. Rumah isteri-isteri Nabi ni dia dengar. Itu macam ada orang. Kalau jauh macam mana nak dengar? Ni menunjukkan dekat. Lepas tu letak dekat apa ni, seorang tu kahwin 2-3 orang lah kita kata, duduk dekat. Ni bini ni duduk rumah bawah, bini orang lagi duduk rumah atas. Boleh ke tak boleh? Boleh. Lepas apa dah atas? Atas tu jauh dah tu. Ni tidak atas-atas, sebelah-sebelah tu boleh. Apa salahnya? Dia dengar suara orang minta izin untuk masuk ke dalam rumah Hafsah. Saya pun kata, wahai Rasulullah, itu ada suara orang lelaki minta izin untuk masuk dalam rumahmu. Dalam setengah nuskhah di tepi ni kalau dalam kitab kita, fi baiti Hafsah, ke dalam rumah Hafsah. Di sini jelas menunjukkan rumah Hafsah. Kalau rumah Nabi pun, rumah Nabi yang mana Hafsah duduk di situlah, boleh jadi tak bagi lagi pada Hafsah pada ketika itu, boleh jadi lepas tu bagi. Tapi dalam satu nuskhah yang lain dia kata rumah Hafsah. Rasulullah SAW pun kata, saya rasa, dia pun dengar suara tu, saya rasa itu si Fulan. Si Fulan tu maksudnya pakcik kepada Hafsah, apa ni, melalui penyusuan. Pakcik susu kita kata, adik-beradik susu kita panggil, adik-beradik susuan, satu susuan atau sama susuan. Ni pakcik, pak saudara, apa ni, susuan dia, bukan pak saudara sengoti, pak saudara susuan. Pak saudara pun jadi Nabi SAW pun kata, penyusuan ini mengharamkan seperti mana kelahiran mengharamkan. Yani penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Yani kalau kelahiran pak saudara, boleh ke nikah? Tak boleh nikah. Bila tak boleh nikah tu kan maknanya mahram lah. Mahram orang panggil. Baik, kalau pak saudara tu bukan pak saudara ngerti, tapi pak saudara susu. Yang ni adik-beradik dia tu, adik-beradik pak saudara saat ni. Pak saudara susu, mak saudara kepada budak ni, mak saudara ni, mak saudara dia tu, adik-beradik dia, tu pak saudara juga. Boleh jadi. Boleh, tu pun pak saudara benar tu. Pak saudara susu ni lah ke mana? Pak saudara susu, mana adik-beradik orang lain lah, menyusu dengan dia, dengan satu orang. Pak saudara tu, pak saudara susu, pak saudara tu, pak saudara adik-beradik susu dengan dia. Tu pak saudara susu. Hak tu pun haram juga. Dan adik-beradik ni haram. Adik-beradik dia ni haram telah jadi. Pak saudara kepada adik-beradik dia pun jadi sepupu saudara dia. Gitu. Jadi Nabi SAW tak kisahlah dia bukan mahram dia, biarnya marilah apa-apa je. Biarnya marilah. Dia duduk kecek pun tak apa. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam ni, budaya Islamnya, dia ada had, ada batas. Maknanya keluar masuk dalam rumah ni ada batas. Bukan tidak ada kawalan langsung. Sehingga kalau bunyi pelik, mana jadi janggal lah, pelik. Apa ada orang lelaki masuk? Kalau lelaki tu mahram tak apalah. Mana dengan ada sebab. Saja-saja nak masuk sepuluh orang kita zaman itu. Berat kalah orang kita ni pun. Sebab itulah yang setengah-setengah ulama luar mari dia kata baru masuk Islam kemarin, dia kata. Dululah ni alhamdulillah boleh kira dah banyak berubah dah. Zaman dulu kak, tak ada assalamualaikum dah. Pakai terus buka pintu tu pergi pakai dapur. Pakai dapur tu orang tu duduk mandi, tak ada serba salah ke apa, duduk kembal gatung gitu mandi. Bila-bila kecek gitu, tak ada apa. Baiklah tu mesra lah muka jiran. Malah tu ada lagi lah ni pun lagi. Duduk kembal gatung gitu mandi biasa. Ni lelaki masuk. Perempuan masuk, lelaki duk mandi, kecek tak satu, tanya lah mana dia nak tanya. Tidak duk kata berselindung kau gapo dak. Bahkan kalau lari kau nusuk kau sikit, kata pula pelik. Tak sah. Jadi amalan tak sah jenis lagu tu kalau zaman gitu. Dah muka dia reti agama sikit. Tak sah tu. Dia reti. Kita dia tak reti. Kita dia rasa pelik dia tu. Lama-lama dari kita reti kita pun tak ada apa lah. Pakai masuk tu
Dalam hadis Nabi SAW kata, tak boleh tengok dalam rumah orang, tak boleh tengok. Kena beri salam dulu. Jangan lempar pandangan ke dalam rumah. Kalau lemparkan pandangan ke dalam rumah, supaya dengan masuk dah lah. Dalam hadis Tirmizi pun ada sebut, supaya dengan masuk dah. Jadi kalau kita pergi ketuk tu, jangan tengok dalam. Orang duduk lah ke mana tu? Rumah-rumah ni mana tempat tenang. Maskan saat ni. Maskan tu tempat tenang. Tenang ni kalau kita nak pecah baju, selesa, tak ada satu, tak ada duk berasa nak melerak ni, tak ada. Itulah rumah, tempat tenang. Dah kalau nak melerak ni takut orang mari tengok selalu. Mana ada ketenangannya? Ini menunjukkan kalau kita jaga adab-adab Islam ni memang tenang. Dalam rumah tu tenang. Bahawa madzukira min dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panjang pula ni nampaknya. Tentang baju, tongkat, pedang ke apa ni, panjang pula ni. Sekatulah wallahu a'lam.